Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'. Peringatan untuk mengislahkan diri. Dalam bab ini saya ingin memberi peringatan terhadap satu perkara yang penting. Sebagaimana pada zaman ini dakwah diabaikan dan secara umumnya orang ramai sangat lalai daripada menunaikannya. Demikian juga terdapat setengah orang yang menjadi mangsa kepada sejenis penyakit. Apabila mereka mendapat tugas yang penting dalam agama, sama ada dalam bentuk ceramah, penulisan, pengajaran, berdakwah, syarahan dan sebagainya, maka mereka begitu asyik memikirkan hal orang lain sehingga melupakan diri sendiri. Sedangkan diri sendiri perlu diislahkan lebih daripada orang lain. Rasulullah SAW telah beberapa kali melarang dengan tegas tingkah laku orang yang sibuk menasihati orang lain sedangkan dirinya sendiri berterusan dalam melakukan maksiat. Pada malam Mi'raj, Nabi SAW telah melihat sekumpulan manusia dalam keadaan bibir mereka sedang dipotong dengan gunting yang dibuat daripada api. Lalu baginda SAW bertanya, siapakah mereka itu? Sayyidina Jibril AS menjawab, mereka adalah penceramah dan pensyarah daripada kalangan umat Tuhan. Mereka menasihati orang lain tetapi mereka sendiri tidak beramal. Dalam satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, sebahagian ahli syurga akan pergi bertemu beberapa orang ahli neraka dan bertanya, apakah sebabnya kamu masuk neraka? Demi Allah, kami dapat masuk syurga hanya dengan mengamalkan perkara yang kami pelajari daripada kamu. Mereka akan menjawab, kami dahulu memberitahu kamu tetapi kami sendiri tidak beramal. Dalam satu hadis lain diberitakan bahawa azab akan lebih cepat menimpa para ulama yang jahat daripada penyembah berhala. Mereka akan bertanya dengan terkejut, mengapakah azab menimpa kami dahulu daripada penyembah berhala? Mereka akan mendapat jawapan, tidaklah sama kesalahan orang yang mengetahui jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Para masyayikh menulis bahawa ceramah daripada seseorang yang tidak beramal tidak akan memberi manfaat. Oleh kerana itulah kita dapati pada zaman ini, walaupun setiap hari ada saja ceramah, syarahan dan pengajaran yang disampaikan, tetapi masih tidak berkesan. Terdapat berbagai-bagai jenis tulisan dan risalah agama tetapi semuanya masih tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal? Al-Baqarah 44. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat, kaki anak Adam tidak akan berganjak sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, di manakah umurnya telah dihabiskan. Kedua, di manakah usia mudanya digunakan. Ketiga, dari sumber manakah hartanya diperoleh dan bagaimana harta itu dibelanjakan. Keempat, apakah dia telah lakukan terhadap ilmunya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ulung, pernah berkata, saya paling takut adalah soalan yang akan dikemukakan kepadaku di hadapan sekalian manusia, iaitu apakah yang kamu telah lakukan terhadap ilmu yang kamu ketahui. Seorang sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya baginda SAW, siapakah makhluk yang paling buruk? Baginda SAW menjawab, jangan tanya tentang perkara yang buruk. Tanyalah tentang perkara-perkara yang baik. Seburuk-buruk makhluk ialah ulama yang paling buruk dalam kalangan manusia. Mafhum satu hadis Nabi SAW. Ilmu ada 2 jenis. Pertama, ilmu yang hanya ada pada lidah, yang merupakan hujah Allah Ta'ala ke atas anak Adam. Kedua, ialah ilmu yang menyerap ke hati, itulah ilmu yang paling bermanfaat. Kesimpulannya, di samping ilmu zahir, hendaklah dipelajari juga ilmu yang berkaitan dengan hati dan rohani.
Supaya hati juga akan dihiasi dengan ilmu. Kerana ilmu yang tidak memberi kesan kepada hati akan didakwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Orang alim yang sedemikian akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dipersoalkan tentang ilmunya. Banyak lagi hadis yang mengandungi sekeras-keras amaran tentang perkara ini. Oleh kerana itu, saya merayu kepada para pendakwah agar berfikir untuk memperbaiki zahir dan batin diri sendiri terlebih dahulu. Sekiranya tidak, kita akan termasuk dalam golongan yang telah diberi amaran-amaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang luas mengurniakan kepada saya juga taufik untuk memperbaiki diri saya zahir dan batin. Alhamdulillah, semoga kita dengar sama dapat kita ambil tibar amalan sampai insya-Allah. Selain dengan tasbih para subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.